Dah. Ha? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tunggu kawan-kawan kita lah yang nak masuk. Dalam 2-3 minit insyaAllah kita mula lepas tu. Jadi kalau suara kurang jelas atau video dia kurang jelas, boleh komen lah dekat bahagian komen tu, bagi tahu, kita try adjust macam mana. Boleh. Boleh mula kot. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatam nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. InsyaAllah kuliah kita pada pengajian kita pada sesi tengah hari ini adalah kuliah bersama dengan syarikat Mindmatics Sendirian Berhad. Ada wakilnya pun. Waalaikumsalam, Kak Shima. Soalan saya clear. Kalau clear boleh, kalau ada masalah boleh tulislah di bahagian komen tu, nanti Ustaz Fahmi tolong adjustkan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan mula bacakan kitab baru, tajuknya 40 hadis akhlak mulia. 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah. Jadi bagi yang ni hari pertama kita baca kitab ni, bagi yang nakkan kitab ni boleh nanti maklumkan kepada Mujahid lah kalau daripada Mindmatic. Kalau yang nak direct kepada Ustaz Fahmi boleh mesej Ustaz Fahmi. Harga kitab ni RM10. RM10 sahaja. Tidak termasuk pos. Boleh COD. Oh, COD nanti dulu lah bincang kemudian. Okey. Jadi hari ni kita akan mula baca kitab ni. 40 hadis akhlak mulia, berkaitan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita tak panjanglah mukadimah, kita baca terus kitab dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Jadi kita baca bahagian mukaddimah. Mungkin yang dah ada kitab pun boleh tengok bahagian mukaddimah. Akhlak mulia adalah buah daripada iman yang terhunjam di lubuk hati. Orang yang sempurna imannya mesti sempurna akhlaknya. Sebaliknya orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada di dalam dadanya. Jadi mukaddimah di sini Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala menceritakan tentang daripada mana tumbuh akhlak. Jadi ulama mendefinisikan akhlak adalah karakter ataupun bakat melakukan sesuatu spontan, bukan dibuat-buat. Akhlak ni keluar natural, itu akhlak. Dia keluar daripada hati. Orang yang hatinya ada sifat dermawan, ketika dia menderma, dia tak terfikir-fikir untuk memberi. Bila dia nampak sahaja ada orang meminta, maka automatik dia memberi. Dan kalau dia tak jumpa orang yang meminta, hatinya sentiasa cenderung untuk memberi. Jadi orang yang dermawan ni sifat dia, kalau tak ada orang meminta pun dia terus memberi. Kalau dia tak ada duit, harta fizikal, disebabkan dalam hatinya ada sifat memberi, dia akan cuba memberi sesuatu, beri nasihat ataupun berkhidmat anggota tubuh. Sebab karakter memberi, bakat memberi itu ada dalam diri dia. Maka akhlak ni adalah karakter. Karakter semula jadi. Daripada mana lahirnya akhlak? Daripada hati. Hati. Jadi hati adalah tempat tumbuh akhlak. Jadi Syekh kata siapa yang sempurna imannya, sempurnalah akhlaknya. Maksudnya siapa yang sempurna hati dia, maka sempurnalah akhlaknya. Akhlak ni adalah terjemahan perbuatan, menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Akhlak adalah sifat, perbuatan daripada sifat. Orang yang bercinta, kalau jujur bercinta, dia mencintai itu spontan, melakukan, menterjemahkan cinta itu spontan. Kalau dia dah ada sayang, dia tak perlu pasangan dia minta, dia beri sebelum diminta. Maksudnya kalau orang yang betul-betul mencintai itu bagi bunga, kalaupun tak minta, bagi hadiah, kalaupun belum sebut, tanya khabar kalaupun orang tu tak mulakan. Sebab sifat mencintai itu dah ada. Jadi anggota ni menterjemahkan saja. Jadi akhlak tu adalah terjemahan hati. Jadi kesimpulan lawan pula, sebaliknya orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada dalam dadanya. Jadi akhlak itu lahir daripada iman yang duduknya di dalam hati. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada iman maka ada akhlak. Sebab hubungan kita kepada Tuhan itu terlebih dahulu berbanding hubungan kita kepada manusia. Apabila orang melakukan sesuatu akhlak ataupun membuat sesuatu akhlak mulia, dia membuat akhlak mulia itu bukan untuk dibuktikan kepada manusia. Dia ingin menzahirkan rasa hamba dia kepada Allah. Kita berkhidmat ataupun kita membantu orang lain tu cuma tempat kita menzahirkan sifat membantu tu saja. Tujuan kita menzahirkan sifat membantu tu sebab untuk mendapatkan perhatian daripada Allah Ta'ala. Maka kesimpulan daripada itu, akhlak yang kita buat bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Cumanya kita zahirkan kepada manusia. Sebab manusialah medan kita berakhlak. Perintah daripada Nabi supaya kita berakhlak itu berakhlak kepada manusia
tapi tempat pandang hati kita kepada Allah. Maka orang yang kuat imannya, orang yang kuat kepercayaan, orang yang kuat imannya, maka imannya tu membuatkan jiwanya bergejolak, membuatkan jiwanya tu berkobar-kobar untuk membuktikan keimanan. Maka di mana dia nak membuktikan tu? Pada medan manusia. Maka manusia ni satu rahmat daripada Allah sebagai bukti kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Maka jangan lari daripada manusia, sebab manusia tu kadang-kadang kadang-kadang jadi saksi kebaikan di atas ibadahnya tu. Di mana kita nak zahirkan sifat memberi? Tentulah pada manusia. Kita nak memberi mesti pada orang. Kalau kita beri pada orang, mesti ada orangnya. Tapi kita bukan beri sebab orang tu. Kita beri sebab Allah merahmati orang yang memberi. Jadi hati kita, keimanan kita mempengaruhi hati, mempengaruhi akhlak kita. Boleh. Itu tentang akhlak. Maka apa saja tindak balas manusia lain terhadap akhlak kita, itu kita kalau betul kita berakhlak, kita tak ambil pedulilah. Contohnya macam orang yang memberi kepada seseorang, tetapi seorang tu tak membalas hatta ucapan terima kasih pun. Kalau dia memberi kerana Allah, maka dia tak ambil perhatian pada sifat balas orang tu. Saya ni malaslah nak bagi dah kat orang tu. Kenapa pula saya bagi terima kasih pun dia tak balas? Terima kasih pun tak ucap. Malas saya nak bagi kat dia. Itu maksudnya kita memberi kerana orang. Kita beri kerana pujian, bukan kerana Allah. Masih lagi tindakan yang baik. Cuma ada tindakan yang lebih baik, yakni kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Hatta kalau orang tak memberi, kita terus memberi sebab kita tahu Allah akan balas. Itu kesimpulan daripada hati yang berakhlak, lahir daripada iman. Jadi bukti orang beriman, akhlak. Bukti dia berakhlak, apa saja tindakan buruk daripada orang lain, itu bukan hal dia. Kerana dia melakukan bukan untuk orang. Dia melakukan untuk Allah, tapi kepada orang. Boleh. Pusing-pusing tu. Kemudian disebutkan di sini, akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap Muslim. Oh, insya-Allah, Ustazah pada Ustazah. Apa khabar Ustazah? Lama tak jumpa. Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap Muslim. Kerana hakikat iman, apabila wujud di dalam hati, ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dan orang yang beriman kepada Allah, bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala perbuatannya, dan dia beriman bahawa Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya pada hari kiamat nanti, sudah pasti ia tidak berani melakukan sebarang maksiat, baik terhadap Allah seperti meninggalkan sembahyang, maupun terhadap makhluk seperti mengambil hak orang. Jadi tujuan berakhlak untuk apa? Selain daripada tujuan berakhlak untuk menzahirkan keimanan kita kepada Allah, tujuan berakhlak juga untuk menyelamatkan diri kita juga. Tujuan berakhlak untuk menyelamatkan diri kita juga. Tuan-tuan, kita percaya bahawa kita hidup bukan selama-lamanya di dunia. Bahkan akhir zaman tak ada orang yang percaya dia hidup tidak mati. Maka maksudnya semua orang meyakini kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara, perjalanan menuju destinasi yang sebenar, akhirat. Maka apa yang ada di akhirat? Yang ada di akhirat adalah hari judgmentation, apa tu? Perutusan. Hari menetapkan nasib seseorang. Itu di akhirat. Yang mana di hari akhirat tu nasibnya sama ada baik atau buruk, atau bahagia atau derita. Antara dua tu saja. Maka bahagia dan derita tu bergantung bagaimana akhlak ada di dunia. Orang yang baik akhlaknya, maka nasib di hari akhirat tu baik, diberi syurga lah insya-Allah. Orang yang buruk akhlaknya di dunia, maka diberi neraka, wal'ayazubillah. Kita selalu dengar kisah orang yang muflis, yang Nabi bagi tahu tu kan. Orang muflis, bila Nabi tanya siapa orang muflis,
Sahabat dengan ilmu mereka, sahabat menjawab, orang muflis, orang yang tak ada harta lah, kehilangan harta. Tapi sahabat Rasulullah bagi definisi yang lain. Rasulullah kata muflis tu bukan itu yang aku maksudkan. Muflis adalah orang yang datang di hari akhirat dengan membawa pahala ibadah yang banyak. Dalam setengah huraian ulama kata sampai digelar orang tu sebagai ahli ibadah ketika hidup di dunia. Ketika ditimbang di hari akhirat, ditimbang amalnya itu, pahalanya tu besar dan banyak sehingga dia ada timbul rasa yakin ni selamat ni masuk syurga. Habis ditimbang amal, maka Allah Ta'ala kata tak habis lagi. Jadi dia kata apa lagi ya Allah, engkau waktu hidup dulu ada buat sesuatu yang buruk kepada orang, maka kita akan panggil orang itu untuk menentukan, berbicara lah. Kemudian dipanggil orang tu, kemudian orang tu kata ya Allah, orang ini orang baik, orang beramal di dunia, ahli taat lah, beramal, tapi mulutnya jahat, tangannya jahat, ambil hak orang, suka caci orang. Jadi Allah tanya, apa yang kau nak daripada orang yang pahala banyak ni? Saya nak pahala dia ya Allah, kerana kesalahan dia dulu saya tak maafkan lagi. Jadi dia tuntutlah pahalanya. Dah habis pahalanya, ya Allah, pahala dia dah habis. Allah tanya, kau nak apa lagi? Aku nak dia tanggung dosa aku. Maka orang yang asalnya pahala banyak tu jadi miskin pahala pula, dah tak ada langsung. Bahkan jadi kaya pula dengan dosa pula, jadi muflis. Maka ulama menguraikan hadis ni, orang yang muflis ni dia ada satu saja masalah, hubungan dia dengan Allah tidak ada masalah, amalnya dijaga, cuma dia tak jaga hubungannya dengan manusia, maksudnya akhlaknya tak ada. Jadi dia dihukum di hari akhirat sebab tidak berakhlak. Maka akhlak ni untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau orang berakhlak, itu jaminan. Kalau orang Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk berakhlak, melakukan satu akhlak mulia, itu jaminan bagi diri dia di hari akhirat. Tapi kalau Allah tak bagi dia berakhlak, maksudnya tidak ada akhlak mulia daripada diri dia, itu patut dia muhasabah, takut-takut sesuatu yang buruk nanti dia di akhirat. Maka bersyukurlah kita kalau kita dapat berakhlak, walaupun akhlak itu nampak kecil, remeh di mata orang atau di mata kita sendiri. Kerana tidak ada akhlak yang kecil di sisi Allah ataupun di hari akhirat. Ada di hari akhirat tu, Nabi SAW sebut, jangan pandang remeh kebaikan, hatta senyuman kecil yang menggembirakan saudaramu. Jadi senyuman kecil yang menyebabkan orang tersenyum itu nampak kecil, tapi besar di hari akhirat sebab itu kebaikan dan akhlak mulia. Maka akhlak mulia ni untuk diri. Kalaupun orang tak suka kita berakhlak mulia, kita tak patut berhenti berakhlak mulia, kerana akhlak mulia ni untuk kita. Bahkan nanti di hari akhirat, dialah saksi kita bahawa kita berakhlak. Orang-orang yang berakhlak buruk dengan kita tu nanti akan jadi saksi kebaikan. Ya Allah, saya berlaku buruk pada dia, tapi dia berlaku baik kepada saya. Maka akhlak mulia ni keuntungan, keselamatan. Maka akhlak ini dalam hadis ni, dalam perenggan ni diterjemahkan, akhlak itu ada pada Allah, dan akhlak itu ada pada makhluk, macam kita sebut tadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhlak kepada Allah, orang yang ada akhlak kepada Allah, maka dia menjaga hak Allah, seperti tidak melakukan maksiat dan sentiasa terus melakukan ketaatan. Dan orang yang berakhlak kepada manusia tidaklah melakukan kejahatan, mengambil hak orang lain, dan terus melakukan kebaikan kepada manusia. Jadi ulama sebut berakhlak ni ada 3 pihak. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, dan berakhlak kepada diri sendiri. Orang yang boleh berakhlak kepada Allah, maka dia boleh berakhlak kepada manusia. Kerana manusia ini semua saksi-saksi Allah. Sebahagian ada ungkapan daripada orang-orang sufi kata, sebagai ungkapan kiasan, manusia adalah mata-mata Allah. Kiasan lah. Maksudnya apa yang kita buat hari ini, semuanya akan dipersaksi, dipertontonkan semula daripada mata-mata itu. Jadi buat baik, orang yang berakhlak kepada Allah, maksudnya menjaga hubungan dengan Allah, mampu menjaga hubungan dengan makhluk. Tapi kalau dia tak dapat jaga hubungan dengan makhluk,
maka dia sebenarnya tidak berakhlak dengan Allah. Itu saja bukti. Dia cuma rasa dia berakhlak dengan Allah, tapi akhlak dia buruk dengan makhluk, itu sebenarnya tidak ada akhlak dalam diri dia. Tapi kata para ulama, tunjang kepada kedua-duanya adalah berakhlak kepada diri dia sendiri. Apa maksud kepada diri dia? Waktu dia berseorangan, kalau dia rasa tidak dipandang oleh Allah, maka sebenarnya dia tidak ada akhlak. Jadi kalau dia boleh berakhlak pada diri dia, maksudnya dia percaya Allah Ta'ala sedang memandang dia, dia sedang berakhlak kepada Allah. Boleh. Kemudian dalam hal ini Rasulullah SAW ada bersabda, la imana liman la amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada iman yang tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Tidak ada sifat amanah pada dirinya. Jadi sifat amanah ni antara sifat-sifat tunjang lah, akhlak-akhlak mulia yang utama untuk dibuat. Kalau dalam diri dia tidak ada sifat amanah, maksudnya tidak ada akhlak dalam diri dia. Kalau tidak ada akhlak dalam diri dia, dia patut muhasabah tentang keimanan dia kepada Allah. Rendahlah maksudnya. Kerana orang yang amanah ni, ada orang dia pikul amanah, tak ada orang pun dia pikul amanah. Kerana amanah ni sebenarnya antara dia dengan Allah. Kemudian dengan demikian maka kita mendapati Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Ini adalah berdasarkan kepada kesempurnaan akhlaknya dan kepribadiannya yang tinggi. Jadi manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Jadi kita ni, mission kehidupan kita ni, kita mengusahakan tinggi iman. Kita mengusahakan bertambahnya iman kita. Itu yang kita usahakan. Tapi kita sentiasa nak tahu iman kita tinggi ni ukuran dia apa. Jadi ukuran kepada iman ada dalam diri kita adalah adanya akhlak. Kalau akhlak ni makin banyak dalam diri kita, maksudnya adalah keimanan tersebut. Cumanya ulama dalam membahaskan akhlak adalah kurniaan daripada Allah terhadap orang yang jujur mempersembahkan kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat diri dia kepada Allah, makin banyak akhlak mulia yang Allah kurniakan kepada diri dia. Sebab tu asas kepada akhlak ni adalah iman. Akhlak ni keluar daripada hati yang murni. Hati yang murni hanya Allah. Hanya Allah. Maka akhlak ni keluar semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi dia mempersembahkannya kepada manusia. Boleh. Samalah kita bagi contoh orang yang bercinta tu. Orang yang jujur cinta kepada seseorang, lelaki atau perempuan jujur cinta kepada pasangan dia, hati dia murni dengan perasaan tu, maka setiap perbuatan dia semua menggambarkan cinta dia. Faham saya? Kalau orang jujur mencintai, apa sahaja yang dia buat itu semua terjemahan kepada cinta dia. Hatta kalau dia menyusun barang-barang di rumah untuk pasangan dia, itu susun tu pun susun yang menggambarkan cinta dia kepada pasangan dia. Orang yang melakukan sesuatu kerana cinta tu, hampir apa sahaja itu menggambarkan itulah cinta dia. Tapi kalau orang tak ada cinta, apa pun tak ada cinta, tak ada keenakan, tak ada keindahan. Samalah dalam hubungan kepada Allah. Apa sahaja, jika betul mencintai Allah, ingin menjadi hamba Allah, maka semua perbuatan tu akan menjadi terjemahan kepada cinta kepada Allah. Terjemahan tu namanya akhlak mulia. Bahawa kita mempercayai Allah melihat apa yang kita buat, kerana memang kita nak Allah tengok apa yang kita buat. Itu cinta kan? Orang yang cinta pada seseorang tu, kalau zaman remaja tu kalau dia buat sesuatu tu agar dia dapat perhatian. Dia buat tu untuk dapat perhatian, maka dia akan buat sebanyak-banyaknya. Kalau selagi pasangan dia tu tak tengok dia, selagi tu dia buat. Bagi hadiah, kalau orang perempuan tu tak pandang hadiah dia bagi lagi mahal. Kalau perempuan tu tak pandang hadiah yang mahal, dia nak tarik perhatian, pergi rumah lagi. Jadi semua perbuatan dia menzahirkan dia nak dapat perhatian. Begitulah dalam hubungan kita berakhlak ni, agar kita dapat perhatian oleh Allah.
Dan kata ulama, apabila orang mendapat akhlak, maksudnya dia dapat perhatian daripada Allah. Itu dia punya rumus dia. Boleh. Kemudian Rasulullah sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling tinggi seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Kerana baginda telah mengamalkan segala sifat kemuliaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dan baginda telah meninggalkan segala sifat kecelaan yang telah dilarang di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah tu seakan-akan Al-Quran yang hidup. Hadis ni luar biasa kata para ulama, kerana ditanya akhlak suami daripada seorang isteri. Ditanya akhlak suami daripada seorang isteri. Dan isteri itu menjawab dengan pujian yang tidak ada sedikit pun kecacatan, kecelaan dan kerendahan. Kalau ditanya kepada manusia biasa, tentu saja ada. Sampai ada satu pepatah lah, kalau nak tahu kelemahan diri, tanyalah pada pasangan. Hatta seorang suami, bukan pada isteri lah. Kalau nak tahu kelemahan suami, tanyalah isteri. Kerana isteri ni jujur memberitahu kelemahan suami dia. Apa sahaja yang ada tu dia boleh bagi tahu. Bersedia atau tak dia nak terima. Jadi sebab isteri lah yang paling kenal siapa suami tu. Kalau parent pun belum tentu tahu sifat sebenar anak. Tapi kalau isteri, cukup faham suami dia. Subhanallah. Jadi di pandangan setiap isteri ada kelemahan suami. Kalau dia tak sebut, itu maksudnya sayang saja. Tapi di pandangan Siti Aisyah tidak ada kerendahan pada Rasulullah SAW. Kerana memang Rasulullah itu sebenar-benar sempurna, sebenar-benar satu kesempurnaan. Bukti dia, Rasulullah, Siti Aisyah samakan Rasulullah dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran tu sikit pun tak ada kelemahan. Ketika disamakan Rasulullah dengan Al-Quran, maksud Rasulullah sikit pun tak ada kelemahan. Subhanallah. Itu maksudnya memang kenal betul Siti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Memang ada cinta menutup sesuatu keburukan. Tapi dalam hal Siti Aisyah tidak ada keburukan di pandangan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang hidup kepada segala akhlak mulia yang dikehendaki dalam Al-Quran. Hadis ini juga beritahu bahawa akhlak itu sumbernya Al-Quran. Kalau kita nak tahu tentang akhlak-akhlak, ada dalam Al-Quran. Tapi jalan pintas memahami dan melakukan akhlak itu adalah dengan mencontohi Rasulullah. Maka maksudnya tak memadai orang melihat kepada Al-Quran saja. Dia perlu mencontohi. Kerana akhlak itu bukan bacaan. Akhlak itu adalah percontohan. Kita selalu ulang kan, orang yang banyak baca buku tentang sabar, sehingga kenal betul apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri sabar. Tapi setiap kali dia baca tentang buku sabar tu, dia tak sabar-sabar nak habis. Bila nak habis baca buku sabar? Maksudnya baca saja tidak menyebabkan dia berakhlak. Kerana akhlak itu perlu ditanam, perlu dibuat, perlu dipercontohkan. Anak yang mungkin tak pernah baca buku tentang sabar, tapi duduk dengan ibu yang sabar dia. Bagaimana sabar ibu tu, itulah sabar pada anak tu. Jadi kita biasa tengok kalau mak tu selalu cakap kat anak dia sabar tu sambil marah-marah. Sabar, selalu cakap kat anak dia sabar macam tu. Jadi anak dia rekod sabar tu, kalau sabar kena cakap sabar dan cakap dalam marah-marah. Sabar. Jadi anak tu, kebetulan dia ada adik pula, anak sulung, cakap dekat adik dia. Ketika adik dia ajak
dia main-main, dia kata kat adik dia, sabar, mencontohi akhlak tu daripada yang atas turun ke bawah. Subhanallah. Jadi akhlak tu adalah perwarisan, percontohan. Sebenarnya perangai lah, pengaruh daripada sekeliling. Jadi Nabi SAW ada ungkap satu hadis yang menggambarkan tentang keadaan akhlak ni. Nabi kata, berkawanlah kamu dengan penjual minyak wangi, kalau tak dapat minyak wanginya, dapat bau wangi. Dan jangan berkawan dengan tukang besi, kalau tak dapat percikan api, nanti dapat asap. Maksud, setiap orang tu ada pengaruh dia pada akhlak diri kita, Maka hati-hati untuk berkawan dengan sesiapa kerana ia berjangkit. Kisah orang yang hidup membunuh 99 orang, datang jumpa pada seorang ahli ibadah. Dia kata pada ahli ibadah tu, saya dah bunuh 99 orang. Maka ahli ibadah tu kata, dia tanya, boleh taubat tak? Ahli ibadah tu kata, engkau dah bunuh 99 orang, mana ada jalan dah. Tak ada, Allah Ta'ala tak terima lah engkau ni. Jadi marah dia, terguris, dia bunuh ahli ibadah tu jadi 100. Dia matilah kan. Jadi tapi orang ni ada rasa nak taubat lagi. Nanti pergi jumpa dengan orang alim ulama yang memahami tentang selok-belok akhlak dan memahami tentang Allah. Maka dia kata, saya dah bunuh 100 orang, pembunuh ni. Saya dah bunuh 100 orang. Jadi saya nak bertaubat. Adakah Tuhan menerima taubat saya? Jadi ulama ni jawab, selagi nyawa tak melepas kerongkong ni, selagi tu Allah terima taubat, maka taubatlah. Tapi ulama ni kata, engkau kena keluar daripada kampung yang kau berada sekarang, pindah ke negeri ahli ibadah, kampung sebelah. Kerana apa? Kerana ulama ni melihat orang yang dah bunuh 100 orang tapi tak dihukum di kampungnya, maksudnya kampung tu dah rosak, suasana tu dah buruk, dah tak ada akhlak di situ. Maka pindahlah pergi ke tempat yang murni akhlaknya, kerana nanti dapat berjangkit akhlak yang baik. Jadi akhlak ni, kata para ulama, pengaruh luar juga selain daripada pengaruh dalam. Dalaman hati yang dipengaruhi juga dengan suasana luar. Jadi akhlak ni adalah daripada segala penjuru. Keimanan kita kepada Allah, ilmu yang kita ada, kemudian percontohan kita kepada orang-orang yang berakhlak. Dan sayyidul akhlak, dan orang yang paling berakhlak adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita nak mengambil akhlak, ambillah akhlak Rasulullah dulu. Sebab tu membaca kitab-kitab hadis dan kitab-kitab adab itu penting, kerana nak mempercontohi akhlak Rasulullah SAW. Boleh. Kemudian disebutkan ketinggian dan keagungan akhlak baginda telah diakui oleh kawan dan lawan, seperti yang banyak disebutkan di dalam riwayat hidupnya, dan telah pula diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4, maksudnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Subhanallah. Allah Ta'ala sendiri puji Nabi Muhammad. Apa lagi? Kalau setelah itu ada orang lain yang merendahkan Nabi Muhammad, itu tak ada apa-apa pun ucapan tersebut, kerana raja segala raja, Tuhan kepada sekalian alam telah memuji baginda sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang paling tinggi. Kita pun begitu. Kalau dah dipuji orang yang paling kita sayang, kita tak pedulilah musuh kita puji apa, kecam apa, sebab ada orang yang puji kita. Itu baru pasangan kita puji kita. Ini Allah Ta'ala puji lagi luar biasa. Kerana Nabi SAW melakukan apa yang Allah Ta'ala mahu. Begitu. Dan oleh kerana yang demikian itu, maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikut akhlak Rasulullah SAW dan menjadikan baginda sebagai ikutan dan teladan. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ikutan yang baik.
Di hari akhirat nanti kata para ulama, orang yang masuk ke dalam syurga itu adalah orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat maksudnya redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, belas kasih daripada Allah Taala. Maka dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya Nabi SAW itu, siapa sahaja yang berakhlak dengan akhlak Nabi di dunia, maka akan dapat rahmat yang sama di akhirat. Akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Maka Nabi itu ketika kita hidup di dunia adalah model. Apa yang Nabi bawa itu adalah modul untuk selamat di hari akhirat. Maka sebab itu setelah Nabi ada modul tu dan Nabi dah melakonkan apa yang dikehendaki oleh modul tu oleh Allah Taala, maka Allah Taala sendiri memerintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ni statement tapi di sebaliknya perintah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ikutan yang baik. Bukan Allah Taala nak bagi tahu, tapi Allah Taala nak suruh tiru. Banyak dalam ayat, dalam bermuamalah kepada Al-Quran ni, antara metod dia adalah ayat-ayat statement kadang-kadang bermaksud perintah. Ayat-ayat penyata kadang masuk perintah. Dalam dunia pun macam tu. Ketika parent, ayah cakap, ayah akan pergi umrah ni, akan pergi haji ni, ayah tu sebut macam tu, bukanlah bermaksud bagi tahu semata-mata. Kalau anak yang bijak memahami statement tersebut akan menyiapkan persiapan untuk ayah tu. Maksudnya ayah perlukan bantuan kot, sebab tu dia bagi tahu kot nak pergi haji. Itu kebijaksanaan lah. Jadi orang yang menggunakan akal tu beruntung. Dia fahami ayat-ayat ataupun Al-Quran ataupun statement daripada Nabi SAW, hadis-hadis atau ungkapan-ungkapan ulama tu kena faham dengan bacaan yang dalam. Ini maksudnya gunakan akal kita untuk melakukan sesuatu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tirulah akhlak Rasulullah, sebab itu yang diredai oleh Allah. Kita boleh saja ikut akhlak orang lain, tapi belum tentu itu akhlak yang Allah Ta'ala mahu. Tapi kalau orang tu telah melakukan akhlak Rasulullah, maka tirulah, apa masalah. Zaman kita ni Rasulullah tu jauh dari sudut jasad. Maka bagaimana kita nak meniru akhlak Rasulullah? Tentulah kita ambil daripada pewaris-pewarisnya, yakni ulama. Maka ulama penting dalam kehidupan kita zaman ni. Kerana ulama lah yang menterjemahkan apa yang Rasulullah buat. Ulama lah yang melakonkan semula gerakan Rasulullah SAW, melakonkan semula apa yang Nabi SAW tunjukkan. Maka Rasulullah, ulama itulah contoh, percontohan bagi kita. Kita patut mengidolakan ulama kerana apa yang ulama lakukan itu adalah apa yang Rasulullah buat. Boleh. Kemudian Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan yang demikian di dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Subhanallah. Hanya sahaja aku ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mission Nabi diutuskan pun agar menyempurnakan akhlak. Maksudnya kita ni memang kena menyempurnakan akhlak. Kita ni asal tak ada akhlak. Apa maksud tak ada akhlak? Kita tak pandai akhlak yang diredai oleh Allah. Berapa ramai orang yang menyangka dia melakukan kebaikan, tapi sebenarnya itu satu keburukan. Contoh dia, apabila ada orang yang memberi, lalu orang yang menerima tidak berterima kasih kepada dia, maka dia rasa saya patut hukum orang ni dengan saya tak memberi dah selepas ni. Kita rasa perbuatan kita tak memberi tu satu perbuatan yang baik, kerana membalas orang yang tidak menghargai itu satu perkara yang elok. Sebenarnya tak. Nabi tu orang tak menghargai terus memberi lagi. Ada sangkaan-sangkaan kita bahawa ianya satu akhlak, tapi sebenarnya itu bukan akhlak. Kerana Nabi tidak melakukan demikian. Nabi SAW waktu hidup, Nabi biasa pergi ke satu kawasan, suap makan kepada seorang perempuan tua Yahudi yang buta. Sambil Nabi suap tu, perempuan Yahudi tu selalu cakap kepada Nabi, "Kau kenal itu apa tu Muhammad tu?" Nabi senyap saja. Dia tu pecah belah kaum. Sambil Nabi suap makan tu, dia maki Nabi Muhammad sebab dia tak kenal yang suap tu Nabi Muhammad. Jadi dia terus maki.
Nabi SAW pula waktu suap tu sambil dengar pula. Nabi tak suap cepat-cepat, Nabi potong kecil-kecil, Nabi tunggu dia makan telan baru Nabi bagi yang baru. Jadinya wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar pula minta izin daripada Siti Aisyah untuk sambung apa yang Nabi buat. Jadi Sayyidina Abu Bakar pergi ziarah orang tua tu dan dengan tujuan nak tiru apa Nabi buat lah, nak bagi makan. Jadi dalam perbuatan tu, ketika menyuap tu, perempuan Yahudi tu masih lagi dengan rutinnya, yakni maki Nabi Muhammad. Dia kata cakap yang tak elok lah tentang Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni terguris dengan ucapan makcik tu. Jadi dia potong roti tu besar-besar, dia suap supaya makcik tu kunyah, tak boleh cakap. Dan bila makcik tu dah nak habis, dah nak telan, suap baru. Dia cepatlah bagi makan, cepat, suap cepat-cepat. Supaya makcik tu tak bercakap buruk tentang Nabi Muhammad. Jadi makcik tu kata, engkau ni tentu bukan orang yang biasa bagi aku makan. Sayyidina Abu Bakar kata, kenapa pula? Orang yang biasa bagi aku makan tu, dia selalu tunggu aku cakap, suap sikit-sikit, perlahan-perlahan. Aku habis makan, baru dia suap yang baru. Engkau orang lain. Engkau orang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, betul, yang suap tu dah meninggal, dah wafat. Kau tahu siapa yang menjawab kau selalu tu? Jadi makcik tu kata, aku tak tahu. Itulah Muhammad, orang yang kau cela tu. Menangis makcik tu. Kata, engkau jadi saksi kepada aku, wahai lelaki, bahawa aku beriman dengan dia. Maksudnya Nabi Muhammad ketika ada orang melakukan perkara buruk kepada baginda, Nabi bersabar dengan perbuatan buruk tu, bahkan terus melakukan kebaikan. Nabi letak satu kayu ukur, satu jalan kepada kita, termasuk berakhlak adalah melakukan akhlak baik kepada orang yang melakukan akhlak buruk kepada kita. Jadi orang yang kadang-kadang ada fahaman dalam kepala dia, orang yang berakhlak buruk, kita patut balas buruk, kerana itu termasuk perbuatan yang mulia. Itu salah, cara fikir itu salah. Jadi jangan berakhlak dengan cara kita, berakhlak dengan cara Rasulullah SAW. Cabaranlah itu, cabaran. Sebab tu orang yang mampu melakukan apa yang Nabi lakukan, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab susah nak buat. Jadi jelaslah bagi kita, tujuan Rasulullah SAW tu diutuskan oleh Allah Ta'ala, iaitu untuk mengajarkan umat baginda akhlak yang mulia. Sama ada akhlak terhadap Allah maupun akhlak terhadap sesama makhluk. Jadi Nabi ni kalau berakhlak bukan kepada manusia saja, kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk maksudnya kepada semua makhluk. Kepada binatang, kepada haiwan, kepada pokok, kepada apa sahaja makhluk. Maka buku ini memaparkan kepada kita contoh-contoh yang ideal daripada ketinggian akhlak baginda dan memuatkan tunjuk ajar yang baginda berikan untuk membimbing kita ke arah kesempurnaan akhlak yang merupakan gambaran luar terhadap keimanan kita, kekuatan keimanan kita yang terhunjam di dalam hati. Jadi Syekh sebutkan balik bahawa apa yang kita lakukan terhadap gerakan tubuh ini menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau di luar ni menggambarkan yang kurang baik, melakukan yang kurang baik, maksud ada masalah dalam hati. Jadi susahlah bila kita nak terima ada ungkapan kata, saya ni akhlak perangai yang buruk, mulut memang jahat tapi hati saya baik. Itu ungkapan yang susah nak terima akal, sebab Nabi tak buat begitu. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT sentiasa melimpahi kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga dapat kita mengikuti mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Dan sama-sama kita berdoa pula semoga kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak bersama dengan Nabi SAW dan baginda SAW dan mendapat syafaat uzma daripada baginda, dan setelah itu kita dikumpulkan di dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan baginda dan sama-sama dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dikarang oleh Ahmad Fahmi Zamzam, Khazanah Banjariah, sehingga akhir. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Jadi kesimpulan dia ada Nabi bagi tahu satu hadis, al-mar'u ma'a man ahab anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayang dan engkau akan bersama dengan orang yang kau sayang. Maksudnya kalau kita ingin bersama dengan seseorang di hari akhirat, maka sayangilah dia ketika di dunia. Dengan kata lain, siapa yang orang kita sayangi dia di dunia, maka kita akan bersama dengan dia di
akhirat. Maka perhatikan siapa orang yang kita sayang. Semoga kita selamat di hari akhirat. Kalau kita sayang Nabi, bersamalah dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sayang selain Nabi, takut kalau dia selamat, alhamdulillah. Kalau dia tak selamat, na'udzubillah. Jadi sayang dulu Nabi, dan sayanglah orang yang menyayangi Nabi agar kita bersama dengan mereka. Jadi sayang ni menyebabkan sama. Orang yang sayang ada sifat yang sama. Sifat yang sama akan menyebabkan berkumpul bersama. Orang yang tak ada sifat yang sama, berjauhan. Itu biasalah tu. Kaki bola dengan kaki bola, kaki mamak dengan mamak kan. Kaki shopping dengan shopping. Susahlah orang mengaji nak kumpul dengan orang main, susah sebab tak sama. Jadi samakan kita dengan akhlak dengan orang kita sayang, kita akan bersama dengan orang tu dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Ada soalan? Tak ada soalan. Jadi kitab ni habis mukadimah dia, akan masuk kepada hadis pertama minggu depan, insya-Allah. Beli dulu kitab dia, beli dulu bukan paksaan lah, bukan paksaan. Tapi baiklah, itu satu yang baik kan, beli dulu kitabnya, nanti kita mengaji sama-sama insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah. Kalau tak ada soalan, kita boleh tangguhkan di sini dulu. Boleh tangguh? Boleh. Tangguhkan di sini dulu insya-Allah. Kita jumpa minggu depan. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menonton bersama. Kita jasad jauh-jauh tapi hati dekat, insya-Allah. Sama-sama doakan masing-masing moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kirim salam kat semua, kirim salam pada yang lain-lain insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.